dan dihormati sekalian. Pertamanya, marilah kita sama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya pada malam ini dapat kita menunaikan ibadat maghrib secara berjemaah, dan seterusnya kita duduk di dalam masjid kita ini dengan sama-sama kita berniat iktikaf. Nawaitul iktikaf fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Muslimin muslimat yang dikasihi dan umat sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita apabila sampainya bulan Rejab, selepas daripada Rejab Sya'ban, dan selepas Sya'ban Ramadan, mengajar kepada kita untuk sentiasa mendoakan sepanjang bulan Rejab dan bulan Sya'ban untuk mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin. Hari ini tarikhnya ialah pada 25 hari bulan Rejab. Dalam tempoh 4 ataupun 5 hari lagi kita akan masuk ke bulan Sya'ban, dan insya-Allah pada 1 ataupun 2 hari bulan Mac kita akan menyambut bulan Ramadan yang penuh berkat dan mengajak kita untuk terus menambahkan ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Rejab, iaitu bulan ini, dan pada 27 hari bulan Rejab pada hari Isnin yang akan datang, insya-Allah kita akan menyambut suatu peristiwa yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat Islam di seluruh dunia, iaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran khususnya tentang peristiwa Isra' dalam surah yang khusus di dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Isra' ayat yang pertama. Maksudnya, Maha Suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada Masjidil Haram di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis di Palestin, yang diberkati kawasan sekelilingnya. Maksudnya yang diberkati kawasan sekeliling Masjidil Aqsa, untuk Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya, dan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang Maha melihat, yang Maha mendengar, dan yang Maha melihat. Muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dihormati sekalian, peristiwa Isra' dan Mi'raj boleh dilihat daripada pelbagai sudut. Sama ada kita nak melihat bagaimana peristiwa ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala membawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke alam yang bukan alam yang kita lalui sekarang ini, masuk ke dunia yang baru, melihat dan memperjalankan sehingga bertemu dengan banyak perkara-perkara yang pelik, bertemu dengan dunia, bertemu dengan orang-orang yang baik, bertemu dengan penipu, penjahat, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam syurga dan neraka. Timbul di dalam persoalan orang-orang Arab pada masa itu. Mereka mengatakan Nabi Muhammad menambahkan pembohongannya di dalam ajaran yang dibawa kerana tidak menasabah. Tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat pergi daripada Masjid
Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa. Kemudian selepas dari itu balik semula dan berada di Mekah sebelum sampainya waktu subuh. Sedangkan perjalanan yang biasa dilalui oleh kafilah-kafilah Arab pada masa itu, mereka memerlukan 15 hari pergi dan 15 hari balik. Jadi tempoh perjalanannya 30 hari. Sekarang ini kalau kita tengok Waze, selepas ini tuan-tuan boleh tengok Waze. Ya, type Mekah ya sampai ke Masjidil Aqsa. Perjalanannya mengikut kadar biasanya ialah 20 jam. Kalau tidak berhenti non-stop. Ataupun kita tidak ada tahan trafik. Ataupun kerana kita tidak melanggar masuk ke wilayah negara lain. Maka tempohnya 20 jam. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bergerak selepas daripada waktu Isyak, pada waktu malam, berjalan pada waktu malam dan kembali semula sampai ke Mekah sebelum masuknya waktu subuh. Ini telah banyak kita bincangkan dan ini telah banyak kali kita mendengar para penceramah menceritakan bagaimana pergerakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan peristiwa yang sangat penting, iaitu apa yang disebut sebagai kewajipan menunaikan solat daripada 50 waktu hanya kepada 5 waktu. Muslimin dan muslimat yang dikasihi dan hormati sekalian, di dalam ayat itu Allah menyebut dengan jelas tentang keberkatan Masjidil Aqsa dan kawasan di sekelilingnya. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut antaranya yang berbunyi, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haq hatta yaumil qiyamah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya akan ada sekelompok daripada umatku, satu kelompok manusia yang sentiasa menzahirkan kebenaran sehingga hari kiamat. Lalu para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Siapa mereka yang sentiasa bangkit menegakkan kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga hari kiamat? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, hum minal murabitin. Mereka adalah orang-orang yang tetap teguh berdakwah serta mempertahankan kota Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa sehingga berlakunya hari kiamat. Hadis ini menerangkan kepada kita bahawa sebahagian daripada janji Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang yang beriman sehingga hari kiamat, bahawa akan ada satu kelompok manusia yang bangkit mempertahankan kota Baitul Maqdis dan kawasan sekitarnya. Hal ini ditambah lagi oleh satu hadis yang lain yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ya, antaranya yang berbunyi, Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah keberkatan kepada ahli Syam dan juga ahli Yaman. Umat Islam terdahulu tertanya-tanya, mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkatan, barakah. Barakah ini tuan-tuan barang tak nampak. Ibu dan ayah kita dulu kerjanya ya hanya sebagai tukang kebun. Ada sawah padi, sebahagian daripada mereka ada beberapa batang pokok getah ataupun kelapa bali, kelapa sawit. Anaknya ramai, tetapi alhamdulillah semuanya cukup. Kecukupan dalam kehidupan itulah yang dilihat oleh para ulama kita sebagai sesuatu yang berkat. Nampak sedikit
tetapi mencukupi. Zaman sekarang kita mencari yang banyak. Semuanya nak banyak. Kereta banyak, anak banyak, wang banyak, isteri banyak, semuanya banyak. Makan banyak, tidur banyak, ya. Kalau di masjid, ya, kalau tak boleh menjadi ahli geng sandar tiang, rasa tak selesa. Ya, alhamdulillah, ya, di masjid kita ni banyak tiang. Jadi relax saja. Ya, rehat-rehat. Janji jangan tidur. Ya, saya datang jauh, ya, daripada Semenanjung, tiba-tiba jumpa dengan tuan-tuan di Gita ini, ya, tiba-tiba tidur, ya. Pagi tadi alhamdulillah, ya, saya berceramah di surau, di masjid Darul Ibadah. Waktu pagi subuh elektrik mati. Alhamdulillah masih tak tidur. Saya pun tak tidur, jemaah pun tak tidur. Bila cahaya mataharinya terang baru nampak ada yang tidur. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dikasihi dan berkati sekalian. Nabi SAW mendoakan keberkatan kepada ahli Syam dan juga ahli Yaman. Orang-orang Yaman yang sebahagian daripadanya sampai ke tempat kita. Mereka adalah orang yang awal menyampaikan ajaran Islam. Apabila sampainya Nabi SAW menghantar seorang pendakwah namanya Huzaifah ibnul Yaman. Huzaifah anak keturunan orang-orang Yaman. Mereka yang sebelum daripada itu menjadi pelayar yang terkenal. Mereka membina kapal-kapal yang besar dan mereka sampai ke alam Melayu ini sebelum datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas daripada datangnya Islam, mereka meneruskan perjalanan mereka melalui jalan sutera laut dipanggil. Ya, jalan sutera ini, ya, the Silk Road, dia ada melalui jalan darat. Di antara pelabuhannya yang terkenal, ya, ialah namanya Busra. Tempat Nabi SAW berdagang. Daripada Busra dia naik ke utara dan dia sampai ke negeri Tantan. Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, kecuali Kelantan. Kelantan tak sampai, ya, kerana laluannya adalah berbeza. Masuk ke negeri Tantan, sampailah ke China. Tetapi ada di kalangan mereka yang melalui jalan laut daripada Yaman, daripada Sana'a, ya, daripada Teluk Mandeb, mereka sampai ke India. Mereka singgah di Colombo dan mereka sampai ke alam Melayu. Di antara tempat yang awal mereka sampai ialah di Aceh, ya, di Pidi dan juga di Perlak. Mereka turun sampailah ke Kedah dan selepas daripada itu, ya, mereka masuk ke Selat Melaka dan mereka pergi ke China. Mereka berhenti di kawasan di antara Perlak, Pasai dan juga Kedah, sementara menunggu angin monsun pertukaran daripada barat daya kepada timur laut. Orang-orang Yaman apabila mereka menganut agama Islam, mereka menyampaikan ajaran Islam. Mereka sampai ke tempat kita sehingga banyak nama-nama besar yang terdapat dalam sejarah kita. Antaranya ialah para Said ataupun para habaib yang terkenal sampai hari ini. Untuk pengetahuan tuan-tuan juga, tuan yang terutama, ya, Tun Wan Junaidi juga adalah daripada keturunan, ya, para Said yang datang daripada Yaman. Jadi daripada Yaman ini, ya, alhamdulillah sekarang ini menjadi pemimpin di 3 buah negara dalam dunia ini. Ya, yang lain bukan daripada Yaman. Yang pertama saya sebut ialah negara Jordan. Negara Jordan dia sebut Al-Mamlakah, ya, Al-Hashimiyah Al-Urduniyah, iaitu negara keturunan Bani Hashim, iaitu daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Jordan. Itu negara yang pertama, ya, berjaya menubuhkan sebuah negara dipimpin daripada keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ialah negara Morocco.
yang terletak di barat Afrika, di utara Afrika. Pemimpinnya ialah semuanya daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga ya ialah negeri Perlis. Jadi jangan main-main. Ya, negeri Perlis ya, rajanya ya ialah ya daripada keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat ialah tuan yang terutama. Ya, ini pun suatu kelebihan yang Allah SWT berikan kepada negeri Sarawak. Ya, nak beza dengan negeri saya Terengganu. Ya, Terengganu bukan berasal daripada raja-raja, ya daripada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi janganlah tuan-tuan rasa risau, rasa bimbang, ya rasa takut, ya rasa tidak gembira kerana semua kita adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Siapa yang bukan daripada keturunan Nabi Adam, tolong angkat tangan. Ya, kerana di buku sekolah suatu masa dulu disebut ya manusia ini berasal daripada monyet. Alhamdulillah, kita bukan keturunan monyet, tetapi kita daripada Nabi kita ya Sayyidina Adam alaihissalam, dan sebahagian daripada kita daripada keturunan ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cerita Yaman. Selain daripada Yaman, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadisnya, Allahumma barik lana fi Syamina. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya 3 kali pergi ke Syam. Kali yang pertama mengikut perjalanan pakciknya Abu Talib semasa kecilnya, umurnya kira-kira 7 ataupun 9 tahun, maka baginda kita mengikut perjalanan Abu Talib membawa barang dagangan pergi ke Syam. Dan kali yang kedua membawa barang dagangan daripada Sayyidatina Khadijah. Itu cerita yang kita dengar masa kita kanak-kanak, budak-budak dulu ya di sekolah, dan juga banyak diceritakan oleh para asatizah kita. Tetapi Nabi juga sallallahu alaihi wasallam jangan lupa ya juga pergi ke Syam untuk kali yang ketiga, iaitu di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Syam. Jadi pada masa ini ya masyarakat Islam faham apabila disebut Syam, maka dia mengandungi 4 buah kawasan, 4 buah wilayah dan 4 buah negara. Yang pertama ialah negara Palestin yang masih lagi dijajah. Itu juga masuk ya di dalam namanya Syam. Mengapa? Kerana disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, allazi barakna haulahu, kawasan yang diberkati, kawasan sekitarnya. Apa dia kawasan sekitar Masjidil Aqsa? Jawabnya ialah tanah Palestin, tetapi belum dimerdekakan, masih lagi terjajah, dijajah oleh pihak Israel, Zionis. Kita tidak tahu bila akan ditamatkan penjajahan itu. Kawasan Syam juga ahli-ahli geografi Islam memasukkannya sebagai negeri Lubnan, yang asalnya Lubnan ini tidak ada. Ya, Lubnan ya asalnya salah sebuah wilayah yang terdapat di bawah kerajaan Syria, tetapi telah dipecahkan oleh penjajah Perancis ya sebelum tahun 1946. Dan yang ketiga saya sebut tadi ialah Syria. Jadi Syria menjadi sebahagian daripada bumi Syam, dikenal sampai hari ini kerana banyak kelebihan-kelebihan yang terdapat di Syria. Dan yang keempat saya sebut tadi ialah Jordan. Asalnya Jordan tidak wujud sebagai sebuah negara, tetapi telah diberikan oleh pihak British kepada keluarga Bani Hashim ya untuk diteruskan menjadi sebuah negara yang merdeka sampai hari ini. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, kita banyak mendengar ceramah ya penerangan berkaitan dengan Palestin. Jadi pada malam ini saya nak ambil kesempatan bersama-sama dengan tuan-tuan untuk menerangkan sedikit berkaitan dengan Syria. Ibu negara Syria namanya Dimashq ataupun Damaskus ya ataupun Damsyik, disebut oleh orang-orang Melayu. Kawasan ini adalah merupakan di antara kawasan tamadun awal. Disebut di dalam buku-buku sejarah, Bandar Dimashq
adalah bandar yang paling antara bandar yang paling tua yang diduduki oleh tamadun manusia. Dia diduduki oleh kumpulan kelompok ya semasa Nabi Nuh alaihissalam. Jadi nabinya yang pertama ialah Nabi, yang pertamanya Nabi Adam, yang kedua anak cucu kepada Adam ialah Nuh. Maka di situ di antara tempat awal manusia membina tamadun, ya tempat namanya ialah di Damsyik. Dengan sebab itu apabila kita pergi ke Damsyik, terutamanya sebelum perang pada tahun 2011, alhamdulillah saya sempat berada di sana walaupun sekejap, hanya 9 bulan. Nak banding dengan anak-anak dan kaum keluarga sebahagian daripada mereka tinggal berpuluh tahun di sana. Kerana mereka merasakan nikmat yang Allah SWT berikan keberkatan kepada ahli Syam, terutamanya orang-orang Syria. Saya sebut tadi muslimin dan muslimat sekalian, kawasan di Syria itu, ibu negaranya ialah Damsyik, merupakan tempat tamadun awal yang ditulis dan tidak pernah ditinggalkan oleh manusia. Banyak sebenarnya kota-kota lama yang ditinggalkan, tidak ada orang duduk lagi. Tetapi Damsyik berbeza dengan tempat lain. Di Mekah sebagai contohnya, ya, di Masjidil Haram di Mekah, memang tempatnya tamadun awal. Antara yang awal duduknya di situ ialah Nabi Adam alaihissalam. Selepas daripada Nabi Adam, ya, maka kawasan itu ditinggalkan. Tidak ada lagi orang tinggal sehinggalah datangnya Sayyidina Ibrahim dan juga Sayyidina Ismail alaihissalam. Kedua-dua mereka melakukan penempatan yang baru di Mekah. Lalu Mekah diduduki oleh manusia semula. Dengan adanya kelebihan telaga Zamzam, kemudian tamadun bermula selepas daripada itu. Tetapi berbeza dengan Damsyik, saya sebut tadi, merupakan kawasan tamadun awal. Diduduki oleh tamadun-tamadun, tuan-tuan sebut saja tamadun awal yang ada. Semuanya, ya, kebanyakannya dan besarnya ialah di kota Damsyik. Sebagai contohnya tamadun Byzantine, ya, ataupun tamadun Rom, ya, dimulakan di Damsyik dan menjadi pusat utama pemerintahan yang sekaligus menentang kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dalam sejarah berlakunya peperangan dengan orang-orang Rom. Jadi Rom di situ bukannya Rom yang terdapat di Itali, tetapi Rom di situ merujuk kepada Rom yang terdapat ibu negaranya ialah di Damsyik pada masa dahulu. Begitu juga terdapat di sana makam dan kubur ramai para nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebagai contohnya kepala Nabi Yahya yang dipotong oleh orang-orang yang menentang Nabi Yahya pada masa itu, terutamanya orang-orang Kristian dan juga Yahudi. Orang-orang Yahudi, mereka memotong kepala Nabi Yahya dan menyimpannya di Damsyik sehingga hari ini. Begitu juga dengan Nabi Zakaria, begitu juga dengan nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Selepas daripada itu, apabila Islam berjaya membuka kota Damsyik, lalu kawasan itu diislamkan. Pada masa ini, muslimin dan muslimat sekalian, oleh kerana keberkatan yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, terdapat lebih daripada 1000 kawasan jenazah dan juga perkuburan yang ada di sana Nabi, ada di sana makam para sahabat. Kalau kita masuk ke kota lama Damsyik sebagai contohnya, kita akan berjumpa banyak sekali makam dan kubur para sahabat. Antaranya saya nak sebut di sini Bilal bin Rabah, ya, meninggal di sana. Begitu juga dengan Muaz bin Jabal. Begitu juga dengan Khalid bin Al-Walid, juga tinggal di Syam. Begitu juga dengan Ummu Habibah, isteri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan sebahagian besar daripada cucu-cucu dan cicit-cicit Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya berada di Damsyik dan kawasan sekitarnya. Maka itulah yang membawa kepada keberkatan sehingga masyarakat Syria pada masa ini
Ya, sejak daripada dahulu sampai sekarang ini terkenal mempunyai 3 sifat yang utama. Yang pertama, mereka sangat berpegang dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutamanya ajaran ahli sunnah wal jamaah. Mereka terkenal kerana mempunyai sifat pemurah. Kalau kita sampai ke sana, kita belajar di sana, kalau tuan-tuan masih ingat ada seorang pelakon ya yang berlakon cerita ahli setan. Ya, namanya ialah Haji apa? Haji Azmi ya. Ada pengikut, ada peminat dia memang ada kat sini. Dia sebut tapi dia malu nak sebut kat saya. Meme dia sebut dah. Ya. Bukan orang Kelantan, dia tahu. Ya, ini Haji Azmi. Ya, ada peminatnya di sini. Haji Azmi di penghujung kehidupannya berada di sana. Saya sempat berjumpa dengan beliau. Kita tanya dia ahli setan, tak nak balik ke Malaysia. Oh, saya tak nak balik ke Malaysia. Mengapa? Kerana duduk di sana sebagai penuntut ilmu, semuanya percuma. Makannya percuma. Bila habis beras, berasnya dihantar oleh orang-orang Syria. Apabila tidak ada gandum, gandum dihantar oleh orang Syria. Ya, bila nak bayar sewa rumah, rumahnya percuma, semuanya percuma. Kerana keberkatan dan baiknya orang-orang Syria, kita tak dapat ya di mana-mana. Di Kuching, wallahu alam, saya tak pasti. Ya, alhamdulillah saya duduk di sini 3 hari dapat duduk percuma. Tapi makan kena bayar. Ya. Ya, kereta ada dapat percuma. Tetapi di Syria, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, bila kita masuk ke kedai, kita nak makan, dah ada orang tunggu nak bayar. Kita makan, bawa saja duit, dia kata dah ada orang bayar. Terima kasih. Siapa bayar tak tahu. Berebut-rebut orang nak membayar makanan yang kita makan kerana kita sebagai penuntut ilmu. Setiap pagi bila saya sampai untuk solat subuh, maka saya akan dapat duit. Ya, dia salam-salam, dia kaut-kaut. Saya ingatkan nak kaut, nak bagi apa? Nak minta apa daripada saya? Dia minta, dia bagi duit kepada saya 25 sen. Sikitnya 25 sen. Banyaklah tu kepada seorang pelajar yang miskin seperti saya, ya, pada tahun 2007. 10 sen naik bas untuk pergi ke sekolah. Kita sebut sekolah lah, madrasah. Ya, 10 sen lagi untuk belanja balik. Ada 5 sen lebih. Nampak sikit, tetapi itulah keberkatan. Ya, setiap kali apabila kita masuk ke masjid waktu subuh, ya, maka akan ada orang tunggu di kiri dan di kanan masjid nak bagi gula-gula kepada kita. Ya, menunjukkan kepada kita bagaimana pemurahnya mereka. Bila kita masuk ke kedai nak beli beras, dia kata, awak datang daripada mana? Kami datang daripada Malaysia. Dia ingat kita ni orang Jepun sebab mata sepet. Itulah, ya, orang Syria. Oleh kerana dia cantik, oleh kerana dia segak, dia lawa, dia anggap orang lain daripada ini, semuanya datang daripada Jepun ataupun daripada China. Kalau Dr. Azman ni memang sah China. Ya, ramai di sini yang mungkin keturunan ya dekat dengan China. Maka kita masuk ke kedai nak beli beras, dia kata nak banyak mana? Kita kata nak 5 kilo. Ambil 10 kilo percuma. Tak ada tempat lain. Ya. Bila kita masuk nak beli bawang, dia tanya nak banyak mana? Dia bagi 5 kilo bawang, suruh kita pikul bawa balik. Dia ingat kita ni macam Arab, banyak makan bawang. Dia bawang sikit-sikit kita makan sini, ya. Kita makan sate letak bawang 3 ulas pun kita tak makan. Tapi Arab, masya-Allah, kalau makan bawang memang betul-betul. Sehingga Nabi SAW melarang para sahabatnya, jangan kamu makan bawang kalau kamu nak datang ke masjid. Kerana apa? Kerana baunya nanti mengganggu orang lain. Samalah juga dengan orang Kelantan. Ya, apabila nak datang ke masjid, jangan makan budu. Nanti sendawa, budu yang baunya. Ya, jangan makan cencaluk orang Melaka. Ya, jangan makan buah, yang makan buah petai. Ya, kerana apa? Akan mengganggu rakan di sebelah kita untuk beribadat. Itu dia muslimin dan muslimat sekalian, ya, kelebihan yang Allah SWT berikan kepada orang-orang di Syria sampai hari ini. Mereka sangat kuat berpegang dengan agama, mereka sangat pemurah. Dan yang ketiganya, mereka sangat berminat untuk menuntut ilmu. Di sana kalau ada seseorang imam ataupun tuan guru mengajar, hari ini, malam ini sebagai contohnya dia mengajar kitab tauhid. Malam besok orang yang sama mengajar kitab tafsir.
Malam lusa dia mengajar kitab hadis. Malam yang seterusnya dia mengajar pula kitab fiqh dan seterusnya. Maknanya seorang ulama mempunyai keupayaan yang sangat luar biasa. Ada beberapa masjid yang terkenal. Saya masih ingat di antaranya Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Ya, penuntutnya tak ramai. Penulis buku tafsir Al-Munir. Kita belajar dengan dia, kita menuntut dengan dia. Ya, dia tak ramai penuntutnya kerana ucapannya kurang jelas. Ya, orang tak minat. Orang Melayu minatlah, orang Arab tak suka. Dia cakap slow macam orang lama, macam orang tua, ya. Tetapi kalau ada tuan-tuan guru seperti Syekh Ramadan Al-Buti, masya-Allah. Masjidnya lebih kurang besar ini, letaknya di tengah-tengah roundabout. Tuan-tuan boleh bayang, roundabout yang besar itu, di tengah-tengah itu ada masjid. Semua kereta berhenti, ya, semuanya traffic jam kerana nak datang dengar ceramah, ya, yang diberikan oleh Syekh, dipanggil sebagai Syekh Buti. Begitulah seterusnya, ya, orang-orang Syria sangat berminat kepada agama, dan mereka yang datang ke Syria, mereka tidak habis-habis menuntut ilmu agama. Pada setiap malam di tempat saya duduk, sekurang-kurangnya ada 30 buah masjid yang diajar oleh ustaz yang pelbagai, tajuknya pun pelbagai. Jadi bila kami duduk di sana, lepas subuh kami sudah mula belajar membaca Al-Quran dan membetulkan, ya, bacaan Al-Quran, tajwid. Kemudian selepas pada itu kami pergi sekolah pukul 8, tengah hari lepas Zuhur kami pergi sekolah lagi, kemudian lepas Asar pergi tempat lain lagi belajar, kemudian lepas Maghrib belajar lagi, kemudian selepas Isyak ada kelas lagi. Last kali barulah boleh makan shawarma di Damaskus. Siapa yang pergi Bukit Bintang tahulah, ya, di Kuala Lumpur sampai 30 orang beratur kerana nak makan shawarma daripada Damsyik yang terkenal itu. Masya Allah. Ya, jadi saya beritahu ini, ya, bukan beritahu nak makan. Nanti ramai pula yang lapar perut, ya. Kita nak beritahu macam mana masyarakat di sana sangat menekankan ilmu pengetahuan. Bila kita beritahu kepada driver taksi kita nak pergi ke tempat belajar, ya, dia pun beritahu engkau ni bagus, datang daripada jauh kerana nak belajar. Dia syarah kat kita bukan main di dalam kereta semasa jam, ya, dalam taksi. Bila kita sampai, kita nak bagi duit, dia kata tak payahlah, doakan saja kami, ya, berada ahli Syam ini berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Tak dapat bas, ya, tak dapat taksi, kadang-kadang kita tak tahan pun, ya, driver highlight berhenti. Dia tanya, kau nak pergi ke mana? Aku nak pergi ke masjid sana, masjid sini nak belajar. Dia kata naik. Kita pun takut nanti Arab bawa lari. Ya, maklumlah saya dengan keluarga dah 4 orang anak pada masa itu dengan isteri, ya, untuk pergi belajar di merata tempat. Bila sampai ke sana, ya, dah sampai ke tempatnya, ya, kita ulur nak bagi duit, dia kata tak payah, doakan saja kami. Itu manusia yang berada di Syria, ya, masyarakat yang sangat berpegang kepada agama, pemurah dan sangat berminat dengan ilmu pengetahuan. Kita semua alhamdulillah sebahagian besar daripada kita pernah pergi ke Mekah. Kita tahu macam mana perangai orang Mekah. Kita nak pergi ke Tan'im, ya. Baru sebut Tan'im dah azan. Ya, kita dengar azan dulu, kemudian kita sambung sikit lagi selepas daripada itu insya-Allah. Kita sambung sikit lagi. Masyarakat yang tinggal di Syria ini majoritinya adalah orang-orang Arab, Muslim dan ahli sunnah wal jamaah. Selain daripada itu, terdapat juga orang-orang Kristian yang asal tinggal di situ, menganut ajaran Kristian, mazhabnya ialah Ortodoks. Selain daripada orang-orang Arab, ada juga orang-orang Kurdi, ya, yang asalnya tinggal di kawasan utara Syria, berpindah dan tinggal di kawasan Syria, kekal sehingga hari ini. Dan sebahagian kecil, kira-kira 10% di kalangan mereka adalah orang-orang Syiah. Mazhab mereka disebut sebagai Syiah Alawi. Mengapa disebut sebagai Syiah Alawi? Kerana mereka percaya dan yakin sebenarnya malaikat Jibril tersilap menghantar wahyu. Mereka yakin datangnya Jibril ke Gua Hira
nak memberi wahyu, menyampaikan wahyu kepada Saidina Ali. Tiba-tiba datang jumpa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka kata tak apalah Nabi Muhammad sebagai postman, tapi Nabi yang layak dan betulnya ialah Saidina Ali. Maka dengan kefahaman itu, ya, seluruh masyarakat Islam di seluruh dunia menolak orang-orang Syiah Alawi ini sebagai orang Islam. Mereka telah keluar daripada Islam kerana akidahnya yang salah. Apabila datangnya Perancis, maka Perancis memberikan ruang kepada orang Syiah Alawi ini memimpin dan menjadi ketua di Syria, sehinggalah keluarnya Perancis pada tahun 1946. Selepas itu datang seorang pemimpin utama, Syiah Alawi. Ya, Syiah Alawi ini saya sebut tadi, mereka ini bukan Islam. Disebut sebagai Syiah kerana kepercayaannya dekat dengan ajaran Syiah, tetapi lebih sesat daripada yang Syiah. Mereka ini namanya, pemimpin mereka ialah Hafiz Asad. Memerintah di Syria sejak daripada tahun 1970. Walaupun masyarakat Syria berpegang teguh dengan ajaran Islam, tetapi oleh kerana Syiah Alawi ini murtad keluar daripada Islam, dia telah menahan orang-orang Syria daripada menuntut ilmu. Mereka mencegah orang-orang Syria berkumpul di masjid dan surau untuk belajar. Sampai suatu masa masjid ditutup kecuali hanya untuk menunaikan sembahyang. Dan di setengah-setengah tempat tidak dibenarkan bersembahyang Jumaat, kerana di dalam khutbah Jumaat biasanya para ulama akan menghentam pemimpin-pemimpin yang terkeluar daripada Islam, iaitu Syiah Alawi. Kejahatan yang melampau yang dilakukan oleh pemimpin namanya Hafiz Asad, maka berlakunya satu percubaan untuk menjatuhkan Hafiz Asad, ya, yang bergerak di kota Hama. Jadi di Hama ini ada satu tempat di mana umat Islam pada tahun 1982 telah dibunuh secara beramai-ramai. 100,000 orang Islam, Muslim, pejuang-pejuang Islam disebut sebagai mujahidin, mereka telah dibunuh beramai-ramai oleh Hafiz Asad di dalam pembunuhan yang disebut dalam internet, tuan-tuan boleh cek, The Massacre of Hama. Pembunuhan beramai-ramai di Hama. Tekanan ini menyebabkan rakyat di Syria, walaupun mereka kuat agama, mereka sangat takut kepada pemimpin mereka. Lalu pemimpin membuat peraturan, setiap 4 orang lelaki yang berumur 18 tahun ke atas, seorang mestilah ada yang jadi special branch. Ya, 4 orang seorang, 4 orang seorang. Malam ini kita ada berapa orang? Ya, kalau kita ada 100, 4 orang seorang, 4 orang seorang. Lelaki saja. Maka keadaannya menjadi aman. Semua orang takut nak mencuri. Semua orang takut nak merompak. Masa orang masuk waktu semayang, semua kedai dibuka. Kenapa? Tak tahu siapa dia special branch. Di dalamnya ramai-ramai, bukan yang datang masjid sini ya, yang ramai-ramai berada di Syria, ya, pada tahun 1970 sehinggalah pada 8 hari bulan Disember tahun 2024. Bila Hafiz Asad meninggal tahun 2000, maka digantikan oleh anaknya nama Bashar Asad. Seorang doktor pakar mata dilantik menjadi presiden di Syria, ya, pada tahun 2000. Pada tahun 2011 berlaku satu peristiwa yang sangat penting di dalam sejarah umat Islam di negara-negara Arab yang disebut sebagai The Arab Spring. Bila berlakunya Arab Spring yang bermula di Tunisia, kemudian berkembang sampai Algeria, sampai ke Mesir, sampai ke Yaman, sampailah ke Kuwait, sampai ke Arab Saudi dan banyak tempat, maka dia juga melimpah sampailah ke Syria. Peristiwa Arab Spring yang saya sebut tadi semuanya telah tamat, habis. Pergi ke Tunisia tak ada lagi Arab Spring. Pergi ke Mesir dah tak ada lagi. Pergi ke Bahrain dah habis. Pergi ke Yaman sudah selesai. Yang belum selesai
ialah Arab Spring yang berlaku di Syria. Bermula pada tahun 2011, kanak-kanak bangkit. Rakyat, orang tua takut nak bangkit kerana 4 orang dewasa, seorang special branch. Ya, di mana nak menyelamatkan diri, tak ada tempat. Lalu kanak-kanak bangkit, kanak-kanak sekolah rendah umur 7 tahun, 8 tahun, menulis grafiti di dinding-dinding sekolah mereka, jatuhkan Bashar Assad. Keluar Bashar Assad, kamu adalah pemimpin yang jahat, kamu bukan pemimpin Islam yang baik. Maka pada masa itu kanak-kanak itu ditangkap. Kanak-kanak ditangkap dan diseksa, dicabut kuku mereka. Ya, tuan-tuan boleh bayang, kuku tak ada bius, tak ada apa, ditarik kuku. 5 kuku ni ditarik, kuku kaki, kuku tangan dan sebagainya ditarik, lalu menangis setelah budak-budak ini meraung. Ibu bapa mereka mendengar di luar sana, mereka pun masuk ramai-ramai ke balai polis minta supaya anak-anak mereka dilepaskan. Polis melakukan keganasan yang sangat luar biasa. Mereka dibunuh, mereka dipukul, mereka dipenjara, dan akhirnya berlaku kebangkitan rakyat. Bermula daripada tahun 2011, sampailah satu peristiwa yang penting berlaku pada 27 hari bulan November tahun 2023. Kita sibuk baru ni dengan isu Palestin, kita terlupa bahawa di Syria telah berlaku gerakan rakyat yang dipimpin oleh seorang bekas Al-Qaeda yang telah pun bertaubat, namanya Al-Jawlani. Al-Jawlani maknanya dia berasal daripada orang Syria, berasal daripada Bukit Golan. Dia dilahirkan di Riyadh, Saudi Arabia. Kemudian umurnya 7 tahun dia balik semula pergi ke Syria, dan kebetulan dia melihat Al-Qaeda pada masa itu merupakan satu kekuatan yang luar biasa, lalu dia bersama-sama dengan Al-Qaeda. Bila dia masuk Al-Qaeda, dia tengok Al-Qaeda membawa juga ajaran salah. Siapa yang tak sokong Al-Qaeda, semuanya akan dibunuh, semuanya akan dizalimi, semuanya akan dilakukan pelbagai jenis kejahatan dan kezaliman kepada penentang Al-Qaeda. Akhirnya Al-Jawlani keluar daripada Al-Qaeda dan menubuhkan satu gerakan yang baru, namanya Hay'ah Tahrir Syam. Mengumpulkan semua pejuang-pejuang yang nak menentang Bashar Assad. Mereka bangkit dan berjaya menguasai satu kawasan namanya Idlib. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu cerita Jawlani ini, type saja Idlib, kita akan dapat tahu sejak tahun 2017 Al-Jawlani dan kawan-kawannya berjaya menubuhkan sebuah kerajaan namanya Syrian Salvation Government SSG, pusatnya ialah di Idlib. Kemudian pada 27 hari bulan November, dipendekkan cerita. Nanti saya panjang-panjang, tinggal saya dengan Pak Imam saja. Yang lain semua pakat balik lapar perut. Saya pun lapar perut ni. Itu yang makin garang ni. Hari pertama makan mi kolok, hari yang kedua Dr. Azman tak bawa makan mi kolok, dia bawa makan nasi goreng. Nasi goreng di Melaya pun ada. Muslimin dan muslimat sekalian, pada 27 hari bulan November tahun 2023, ini cerita tahun 2024, ini cerita tahun lepas bulan November. Mereka bergerak daripada Idlib, lalu 28 hari bulan mereka masuk ke sebuah bandar yang penting, namanya Bandar Halab. Daripada Halab mereka turun ke selatan sampai ke Hama pada 3 hari bulan. Pada 5 hari bulan mereka sampai ke bandar yang ketiga besarnya, iaitu Bandar Homs. Daripada Homs pada 7 hari bulan Disember tahun 2024 mereka masuk ke kota Damsyik dan menguasai Damsyik tanpa berlakunya peperangan. Jadi para penganalisa menyebut seolah-olahnya, bukan betul seolah-olahnya tentera yang dipimpin oleh Jawlani dengan kawan-kawannya ini berjaya masuk ke Damsyik seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Mekah tanpa berlakunya pertumpahan darah. Kerana di Syria apabila tentera ini bergerak ke kota Damsyik, semua pegawai-pegawai kerajaan menukar haluan dan lari daripada pemimpin Bashar Assad yang jahat itu. Para tentera tidak lagi bersama-sama dengan Bashar Assad.
mereka telah pun belot dan bersama-sama dengan tentera yang nak memerdekakan Syria. Maka berlakulah satu perubahan yang sangat besar di Syria. Pada 7 hari bulan Disember tahun 2024 diisytiharkan Syria merdeka untuk kali yang kedua pada zaman moden. Kali yang pertama dimerdekakan daripada Perancis dan pada 8 hari bulan Disember tahun 2024 saya sebut tadi dimerdekakan daripada kejahatan, kezaliman yang dilakukan oleh Bashar Assad. Bashar Assad telah membunuh dalam tempoh 13 tahun. Tuan-tuan tahu dia membunuh 500,000 umat Islam. Rakyat Syria 500,000 dibunuh, lebih daripada 500,000 yang dibunuh. Yang diseksa ada 27 buah pusat menyeksa penentang-penentang Assad. Ada 27 buah. Jumlah yang diseksa kira-kira 100,000. Yang telah dihalau keluar daripada Syria, jumlah mereka ada 7 juta. 7 juta dihalau keluar daripada negara Syria. 3,5 juta terpaksa lari ke Turki. 1 juta terpaksa lari ke Jordan. 3,5 juta terpaksa lari ke Lebanon. 250,000 terpaksa lari ke Syria. Hampir 800,000 terpaksa lari sampai ke Jerman. Bagaimana susahnya kehidupan mereka dalam tempoh yang saya sebut tadi 13 tahun. Rakyat yang tinggal di Syria, dalam negara Syria, dihalau keluar daripada rumah masing-masing. Contohnya mereka yang tinggal di Samariang terpaksa keluar dan lari sampai ke Kuching. Orang Kuching pula pergi ke mana pula? Ke Serian. Orang Serian pula lari ke Tepedu. Betul ya? Saya pun belajar juga geografi, alhamdulillah. Yang selebihnya pergi ke Batang Lupa, dan Beting Maru, pergi cari bujang senang di kawasan sana. Begitulah perumpamaannya kehidupan mereka yang sangat susah. Tempohnya selama 13 tahun. Tiba-tiba Allah SWT mentakdirkan mereka berjaya membebaskan negara Syria daripada kongkongan dan kejahatan kepimpinan Bashar Assad itu. Alhamdulillah. Apabila mereka berjaya, maka pemimpin-pemimpin negara Arab semuanya datang. Kita pun pelik. Saudi datang, Jordan datang, UAE datang, Turki datang, Lebanon pun datang, semuanya datang ke Syria. Kerana apa? Kerana mereka faham keberkatan yang sebenarnya ialah ada di Syria. Kerana Nabi SAW bersabda, Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Keberkatan ini dilihat oleh pemimpin-pemimpin Arab sebagai langkah pertama untuk membebaskan tanah Palestin yang dijajah sejak tahun 1948. Jadi kita sama-sama mendoakan. Yang pertama memang mereka menghadapi kesusahan yang amat sangat. Masyarakat Syria memerlukan 1 juta triliun USD. 1 triliun USD. Berapa kosong saya pun tak tahu, jangan tanya saya. 1,000 saya tahu. Yang tu allowance yang saya dapat pada setiap kali apabila saya pencen. Duit dah habis. 18 hari bulan hari itu dah habis. Orang pencen dapat banyak, keluar banyak. Bukan orang gaji dia keluar tak banyak. Dia simpan saja untuk jalan-jalan. Jadi muslimin sekalian, mereka memerlukan 1 triliun USD nak membangunkan. Daripada poket siapa? Daripada poket kita semua. Malam ni saya tak nak minta derma lagi. Sebab tuan-tuan tak bawa wang, tak bawa duit. Kalau saya minta pun mungkin dapat dalam 10,000 saja. Orang di belakang sana masya-Allah akan keluar gelang, akan keluar cincin. Tuan-tuan boleh bayang cincin masa bertunang dulu masih ada lagi simpan. Simpan buat apa lagi? Kita kan sudah jadi nenek dan atuk, simpan buat apa? Bagi kepada orang-orang Syria nak membangunkan Syria. Mereka memerlukan 40 tahun nak membangunkan semula Syria. Maka dengan sebab itulah alhamdulillah kita melihat pemimpin-pemimpin Arab sekarang ni semua berkumpul. Orang putih pun berkumpul nak pergi tengok apa sebenarnya yang berlaku di Syria.
dalam tempoh 11 hari Syria dimerdekakan. Maka muslimin dan muslimat sekalian, menjadi tugas dan tanggungjawab kita untuk sama-sama menyampaikan dan mendapatkan maklumat daripada masa ke semasa tentang apa yang berlaku di Syria. Jangan baca CNN dan juga BBC, jangan baca Reuters, nanti kita akan tertipu. Dia ada ulang lagi, Jaulani ini bekas Al-Qaeda, dia ini jahat, dia ini pembunuh dan sebagainya. Walhal cerita yang sebenarnya adalah sebaliknya. Jangan kita selalu tertipu dengan dia sebut bahawa di sana berlakunya pergaduhan, peperangan tidak selesai, orang-orang terus pula dihalau keluar, Israel pula nak masuk dan sebagainya dan sebagainya. Ini ada sebahagian daripada cerita yang direka oleh orang-orang barat untuk memberikan satu pandangan yang sangat negatif tentang kejayaan yang sedang dibawa oleh pemimpin-pemimpin Islam yang berjaya memerdekakan Syria. Jadi menjadi tugas dan tanggungjawab kita, jangan lupa terus menerus mendoakan semoga Allah SWT mengekalkan keberkatan rakyat Syria dan juga mengekalkan keberkatan rakyat Yaman seperti yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasa setakat itu saja yang saya dapat sampaikan pada malam ini. Ya, insya-Allah tuan-tuan dan puan sekalian, kita menunaikan fardu isyak ya secara berjemaah dan kita sama-sama mendoakan semoga umat Islam di seluruh dunia diberikan kekuatan, ya, diberikan kepada mereka istiqamah dan keikhlasan untuk terus berjuang menegakkan Islam di tempat masing-masing. Kita tangguhkan pertemuan kita dengan sama-sama membaca tasbih kafarah dan surah Wal Asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.